Demi mewujudkan masyarakat yang berilmu dan intelektual berfungsi, kita memerlukan guru yang berilmu dan dinamik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Muhammad Nusair bin Muhammad Roslan, Majlis Perwakilan Pelajar, Pengajian Kejuruteraan Elektrik, Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Kini berada di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. Guru yang dinamik dan berilmu, iaitu guru yang meletakkan ilmu sebagai satu makna dalam diri dan pembangunan pribadi individu, iaitu ilmu yang memberikan makna dalam jiwa dan individu tersendiri. Maka Rasul-Rasul dan para anbiya tidak terlepas dalam menuntut ilmu dan juga belajar. Kita dapat lihat ada para anbiya yang mendapat secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi Musa yang bercakap dengan Allah. Ada juga nabi-nabi yang belajar bersama sendiri, seperti mana peristiwa Isra' dan Mi'raj antara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nabi-nabi yang lain. Dan ada juga di antara perantara manusia di dunia seperti mana Nabi Musa alaihi salam. Teringat saya akan satu kisah di mana Nabi Musa ditanya oleh seorang hamba Allah akan siapakah manusia yang paling berilmu. Maka Musa alaihi salam menjawab, manusia yang paling berilmu tidak lain tidak bukan adalah aku. Maka di situ telah menimbulkan Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahawa kerana Nabi Musa tidak menyandarkan ilmu itu kembali kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, mewahyukan kepada baginda bahawa terdapat seorang hamba Allah di mana ilmunya lebih tinggi daripada kamu, wahai Musa. Maka Nabi Musa telah diwahyukan untuk mencari lelaki tersebut, hamba tersebut, di sebuah tempat di mana lautan itu bertemu dengan membawa ikan di dalam satu bekas. Saya rasa kita semua biasa dengar dengan kisah ini. Lelaki yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Khidir alaihi salam, sesuatu manusia yang diangkat martabatnya oleh Allah Azza wa Jal. Maka setibanya Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Khidir alaihi salam, bermulalah satu ujian di antara seorang guru dan juga seorang murid, di mana Khidir AS menyatakan bahawa Nabi Musa sekali-sekali tidak akan bersabar, tidak mampu bersabar untuk bersama dalam belajar bersama dengan Khidir AS. Di sini merupakan satu proses seorang guru yang dikatakan seorang yang dinamik dan berilmu. Seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Azhar bahawa guru yang dinamik itu perlu mempunyai satu ilmu dan juga berwawasan dalam melihat anak muridnya itu dan mengkaitkan ilmu dengan realiti semasa. Maka ujian yang diberikan oleh Khidir AS kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Khidir sendiri mengetahui bagaimana Musa AS ini. Maka setelah tolak tarik di antara Musa AS dan juga Khidir AS, akhirnya dengan satu kata-kata daripada Nabi Musa yang mengatakan bahawa aku adalah seorang yang penyabar dan mampu untuk bersama menuntut ilmu denganmu, wahai Khidir AS. Maka Nabi Khidir pun menerima untuk mengajar dan mendidik Nabi Musa. Maka mereka meneruskan perjalanan mereka di mana mereka telah sampai untuk menaiki sampan bersama dengan orang lain. Namun tidak disangka tiba-tiba Khidir AS membocorkan perahu itu. Ini menimbulkan kemarahan daripada Nabi Musa itu sendiri. Kerana sampan itu bukan hanya dinaiki oleh mereka berdua, tapi dinaiki oleh orang-orang di situ juga. Maka tenggelamlah perahu itu dan Nabi Khidir tetap tidak ingin memberikan penjelasan kepada Nabi Musa. Kerana apa? Di samping menyatakan bahawa Musa mampu bersabar dengan Khidir, Nabi Musa juga menjanjikan bahawa tidak akan menanya sebarang persoalan kepada Khidir atas apa saja yang Khidir lakukan. Maka diamnya Khidir, mereka teruskan perjalanan mereka. Tibanya di satu tempat, berjumpa dengan seorang pemuda dan Khidir AS tiba-tiba membunuh pemuda tersebut. Ini sekali lagi menimbulkan kemarahan daripada Musa AS. Ingin diceritakan Nabi Musa ini seorang yang sangat sensitif terhadap pembunuhan seorang individu. Kerana
Kisahnya Nabi Musa ini telah membunuh seorang individu tanpa sengaja yang membuatkan baginda dihalau dan diusir daripada Mesir. Hinggalah baginda dinaikkan taraf sebagai seorang Nabi, barulah baginda pulang ke Mesir. Jadi perbuatan Khidir alaihissalam ini sedikit sebanyak menimbulkan kemarahan kerana membunuh orang yang muda ini tanpa sebarang usul periksa, sebarang sebab dan sebarang penjelasan diberikan kepada Musa menimbulkan kemarahan tersebut. Namun sekali lagi, Khidir alaihissalam mengambil pendekatan untuk tidak menceritakan sebab Khidir membunuh pemuda tersebut. Maka mereka meneruskan perjalanan mereka. Setibanya mereka di sebuah kota, melihat Musa penat berjalan jauh. Mereka berehat di sebuah kota tersebut. Di kota tersebut tiada langsung orang yang ingin membantu, bahkan memberikan mereka rehat di kawasan mereka. Namun Khidir alaihissalam nampak dua orang budak sedang membina dinding rumah mereka. Maka tanpa sebarang bunyi, Khidir pun pergi membantu dua orang budak tersebut dan membina sehingga dinding itu siap. Tapi kali ini Nabi Musa tidak lagi melawan. Namun Nabi Musa menyampaikan cadangan kepada Khidir alaihissalam, iaitu untuk meminta upah kepada dua orang budak tersebut. Maka inilah titik tolaknya di mana berpisahnya antara Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Sedikit sebanyak Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa bahawa ingatlah janji engkau pada ketika awal permulaan, iaitu untuk sentiasa bersabar dan tidak bertanya kepadaku akan apa yang aku lakukan. Maka kali ketiga merupakan had yang terakhir Khidir alaihissalam boleh menerima apa yang Nabi Musa telah lakukan. Maka di sini kita dapat lihat Nabi Musa walaupun seorang yang diangkat sebagai seorang rasul, masih lagi dalam perjuangan dalam menuntut ilmu, masih lagi merendahkan diri untuk menuntut ilmu dengan Khidir alaihissalam yang merupakan seorang nabi, seorang hamba Allah yang ilmunya hanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kelemahannya Nabi Musa itu sendiri. Nabi Musa sangkakan dengan ilmunya yang dia ada adalah setaraf dengan Khidir alaihissalam. Sedangkan ilmu yang ada pada Musa dan ilmu yang ada pada Khidir jauh sama sekali antara langit dan bumi. Proses menuntut ilmu dan mengaji dan belajar ini tidaklah mudah. Kerana perlawanan memerlukan kita mempunyai satu ilmu dan faham yang jelas. Namun, perlawanan yang pertama harus kita hadapi adalah perlawanan dengan diri kita. Seperti mana Nabi Musa bersabar dalam perjalanannya ingin bertemu dengan Khidir alaihissalam, dalam perjalanan yang jauh ke sana ke sini. Namun kesilapannya hanyalah ingin mencarikan sebab dalam apa tindak tanduk Nabi Khidir alaihissalam itu sendiri. Maka itulah perbezaannya antara ilmu Khidir dan Musa. Kembali tentang kesabaran, tentang asbab dan tentang keputusan. Nabi Musa yang melihat menuntut ilmu dan belajar itu semata-mata atas asbab yang jelas dan perkara yang perlu diterangkan. Sedangkan Khidir alaihissalam melihatkan pendidikan ataupun menuntut ilmu itu dari aspek ketekunan dan juga kesabaran seorang anak murid dalam mendengar kata-kata guru dia. Maka di sinilah perbezaannya antara asbab antara kedua-duanya dalam menuntut ilmu itu tersendiri. Namun Khidir alaihissalam tidaklah mengambil keputusan untuk tidak menerangkan apa langsung yang dibuat oleh baginda. Namun di akhir pertemuan mereka, Khidir alaihissalam menjelaskan tindak tanduknya itu bukanlah semata-mata akal fikirannya sendiri. Malah ianyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjelaskan sebelum mereka berpisah bahawa Khidir mencacatkan perahu dan sampan itu kerana di belakangnya terdapat sekumpulan lanun yang akan mencuri semua kapal yang berada, kapal-kapal yang baik di lautan. Maka dengan mencacatkan kapal tersebut, penumpang-penumpang tersebut terselamat dan kapal mereka pun dapat dibaiki dan tidak diambil oleh lanun-lanun tersebut. Pergi kepada kisah kedua, Khidir alaihissalam membunuh pemuda tersebut. Dalam pengetahuan Khidir yang diberikan oleh Allah, pemuda tersebut nanti akan menjadi seorang pembunuh di masa depannya. Maka diarahkan untuk membunuh pemuda tersebut. Dan peristiwa yang ketiga, membantunya dua orang budak itu membina dinding rumah.
Dua orang budak itu merupakan anak yatim, di mana diwahyukan oleh Allah supaya Khidir membantu mereka membina dinding tersebut kerana di bawah rumah mereka terdapat sekumpulan harta yang akan dicuri oleh penduduk kota sekiranya tidak ada perlindungan kepada harta-harta tersebut. Maka dengan menceritakan keadaan-keadaan tersebut, tersedarlah Musa bahawa kesilapannya tidak menyandarkan ilmu yang dia ada itu kepada Allah Azza wa Jal. Dan berbezanya antara ilmu dia Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Maka itulah sedikit sebanyak tentang keputusan, asbab dan kesabaran. Bersabarnya kita dalam menuntut ilmu, bersabarlah kita dalam kita mendapatkan keputusan kita di dunia. Dalam membina satu masyarakat yang berilmu dan intelektual berfungsi yang dapat mengkaitkan ilmu-ilmu yang ada di dunia dengan realiti semasa, realiti setempat, agar kita dapat membangun jadi satu masyarakat yang madani dan melawan dalam keadaan yang benar, iaitu melawan dalam keadaan yang berilmu dan berpengetahuan. Sekian daripada saya, Muhammad Nusair bin Muhammad Roslan, berkenaan dengan tentang asbab kesabaran dan keputusan. Assalamualaikum, sehingga pertemuan kita pada sesi akan datang.